Hebat. Terima kasih kerana meluangkan masa pada malam ini. Jadi tujuan malam ni saya mewakili Flat Paya Nahu Damai sebagai pengurusi KRT. Kita semua nak bagi tahu masalah Nahu Damai lebih kurang dengan status sebagai pada mula-mula dulu kami diberi sebagai transit. Tapi transit apa pun tak tahulah, dah 18 tahun. Kami tak tahu status sama ada rumah tu milik kami, rumah tu milik siapa, kami tak tahu. Jadi tujuan kalau yang datang ni kalau boleh highlight, bawa ke atas, tolonglah bawa ke depan, bawalah jumpa siapa-siapa, tolonglah bagi penjelasan kepada penduduk negeri. Macam mana status kami sebagai penduduk PPR 1 atau Flat Paya Nahu Damai yang tinggal di atas tu. Dah 18 tahun dah. Perkara utama yang menjadi masalah kami dari segi penyelenggaraan, keselamatan, penyelenggaraan termasuk sekali lah infrastruktur yang tidak dijaga, hubungan kami dengan SOJ. Yang SOJ merupakan tuan rumah lah. Lebih kurang macam tu. Lepas tu, untuk isu Flat Paya Nahu Damai ni, penyelenggaraan yang tidak konsisten. Bagaimana tuan-tuan boleh tengok, tak semestinya atas dan bawah saja jalan yang rosak ni. Membina tembok sepanjang kawasan belakang flat dan tidak membenarkan kenderaan masuk, lori lah, trailer lah, masuk kawasan flat. Dia mendatangkan masalah kerana dia akan merosakkan jalan dan makan ruang-ruang untuk meletak kenderaan. Lepas tu daripada segi gejala sosial, gejala sosial ni atas pun serupa, bawah pun serupa. Ingat di mana-mana pun masalah ni lebih kurang serupa. Yang utama sekali dadah. Yang kedua maksiat, kecurian. Ketum tu pun masuk yang dadah juga lah. Lepas tu lepak dan berhenti juga sebagainya. Okey, cadangan dari pihak PPR Paya Nahu Damai minta pihak berkuasa melakukan pemantauan dan tangkapan yang lebih hak. Dengan lebih hak, pihak berkuasa masuk dan mungkin nak menguasai aktiviti ni bila ni. Lepas tu memohon pihak berwajib menyediakan minta maaf dari segi ekonomi yang macam kata itu isu 1 hari bulan 10 itu ada timbul isu sikit. Bila timbul isu tu maka kita kena bangkitlah sekarang ni. Dari segi ekonomi kita cadangkan pihak berwajib menyediakan tapak perniagaan untuk penduduk tempatan berniaga. Tapak perniagaan tak disediakan, jadi penduduk mereka ikutan nak kutip hasil kan, nak kutip sewa bulanan kan, terpulang pada pihak lah, daripada pihak yang berwajib. Itu mohon pihak seperti MARA, Tekun, Kolej Komuniti dan lain-lain memberi tunjuk ajar dalam bencana ekonomi. Tunjuk ajar membantu lah, bukan seboleh. Kalau mereka boleh bagi duit lagi bagus lah, bunuh sikit, tapi kena bayar lah kalau pinjam. Lepas tu masuk kepada sektor hak milik. Menukar status hak milik dari sewa selamanya ke sewa beli. Kalau sewa selamanya ni sampai bila kita nak sewa? Bayar pun tak jadi hak kita. Kalau tukar ke sewa beli, bayar lah mungkin ikut lah jadi hak kita. Tak jadi hak pak, mungkin jadi hak cucu. Tak jadi hak cucu, mungkin jadi hak cicit. Lepas tu lagi satu, semasa permulaan berpindah dulu tiada pampasan. Semasa kami di arah berpindah, ni bagi PPR 1 lah, PPR Damai. Maksud kami dipaksa pindah daripada tempat kami duduk dulu. Bukan kami mohon, kami dipaksa pindah. Lepas tu kita masuk kepada kebersihan. Kebersihan macam biasa lah. Kita duduk flat ni dilarang membelah ini. Memang dilarang. Tapi ada yang tak erti belah juga. Macam lalu depan rumah dia, sampai takkan depan pintu terkejut hang-hang.
Nak hantar kita jalan terus yang itu lah. Tapi tolong patuhi lah. Tolong patuhi dari masa ni semua dah kita berapa kali beritahu dah. Dilarang membelah anjing. Kucing tu boleh lah gagal suara dia kecil sikit. Anjing ni besar sangat. Pun tak boleh juga membelah haiwan di tempat kediaman kita. Lepas tu membersihkan longkang-longkang yang tersumbat. Longkang kita ni banyak tahun dah ni. 20 tahun dah. Ingat kalau kita parit tu dia besar 3 kaki, kita tinggal setengah kaki je pun. Duk sumbat, pasal jangan bersih. Harap bersih pun betul royong ya. 3 bulan sekali bersih. Nak tunggu 3 bulan pula, sumbat pula. Lepas tu menebang pokok. Pokok di belai atas tumbuh di tepi tangki. Kita takut jadi tragedi apa-apa, tangki tu bepan ke apa ke. Mungkin akan menyebabkan kemandangan jiwa, kecederaan hidup. Minta tolong atasi masalah ni. Pokok tu daripada besar lengan lah. Kalau pokok durian boleh makan buah tu. Lama ni lah. Kalau pokok ni tegak tu. Tu minta pihak yang berwajib tolong cari insan dengan menebang pokok-pokok yang tumbuh di tangki air. Selek payah nombor 1. Selek damai. Dengan pemajuan kedai pun tak boleh kereti kot. Plastik ni boleh tahan sampai 20 tahun. Jadi bila lama dia bocok mata dengan rapuh apa semua cukup, minta perhatianlah dari pihak yang bertanggungjawab untuk menselenggara dan membaiki benar-benar ini. So, sekian lebih kurang apa yang secara ringkas dapat saya utarakan masalah ataupun apa-apa yang telah berlaku. Harapan kami mengenai center hak milik apa daripada proyek PPR 1 ataupun payah nahu damai. Sekian mengenai penyelenggaraan. Masalah dia iaitu yang pertama masalah air yang selalu tiada. Apa itu leting selalu dipotong. Leting dipotong ni dari akibat tulakan sendirilah. Kalau kita blok A21, A6, 22 apa sampai mungkin dia apa begitu lama no? Ayam tak ada, kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun pun ada. Lepas tu yang ketiga masalah penyambungan elektrik secara haram. Lupa jualah lah. Bila penduduk ni dia ceroboh masuk, dia akan sambung lah. No, elektrik masuk dengan ayam. Ayam tu masalah satu tukar milik elektrik dan ayam. Lepas tu paip ayam yang tidak diselenggarakan. Lepas tu saluran ayam tersumbat. Lepas tu longkang tersumbat. Longkang tersumbat ni akibat dia tu lori besar yang selalu parking di tepi bahu jalan. Bila jalan parit tu dia untung, ayam nak lalu tak boleh. Jadi kita harap jabatan yang mana ada tolong ambil perhatian. Lepas tu kelengkapan surau. Di surau kita lah ni dah ada tempat jenazah, tempat kita nak berjemaah ramai-ramai lah. Tapi kelengkapannya korang cukup lagi lah buat masalah ni. No? Bila ada kematian ni kita minta pihak masjid Ahmadiyah Jaya usaha. Satu hak milik. Kalau boleh lah kita minta status sewa ni selama-lamanya ke ataupun sewa bilik yang tu ya. Okey, pendidikan. Masalah keciciran murid dalam lingkungan umur 13 hingga 17. Pun ajar ni kadang-kadang. Tak boleh ibu bapa pun tak boleh nak anak. Kata main cari gak musik hati kat nak dulu ajar boleh tak pergi sekolah. Cari doa baik tu. Bayu pula kan. Lepas tu kelas tuition. Kita harap NGO tentu saja yang terlibat lah kalau boleh atuk main dalam pelik payung damai sekali dengan KRT payah nama lah. Lepas tu kita di surau pula ni kita kalau boleh cari guru atau ustaz yang ada taraf lah sikit boleh ajak budak-budak kelas kafar ke apa kan. Lama ni yang ada ni kira harap bantuan yang duduk sekolah pondok sekolah tu aja lah. Okey, ekonomi isu rumah pendapatan rendah. Macam mana kita nak ada, kita nak buat. Lepas tu gerai peniaga yang hendak diromok. Kita minta isu ni dipitengahkan, dicepatkan lagi bagi ada berita. Pasal apa penduduk pun ni pun semua harap cari makan. Kau harap kedai pacak di jalan tu je lah.
Lepas tu cadangan untuk membina medan untuk para peniaga. Tengoklah kalau dia Suki ada cadangan tak mana-mana, ada yang nak buat bagi selaras tu, kita akan utarakan lah. Yang tu jadilah. Itu lah. Kalau tuan ini cakap ni, dia kena cepat, dia tak mau lama. Lagi yang tu ni, kita masalah di Pelik Paya Nahu baru ni, laluan di belakang utama ni kita lampu jalan tak ada langsung, sering berlaku kemalangan. Semua yang agak kamu pasang orang yang menega malang lampu kedai di jalan tu je lah. Itu berlaku jenayah. Jenayah Pelik Paya Nahu ni saya rasa cukup kot, mantap kot saya ada tengok. Kan? Kadang-kadang suri lah macam-macam ada. Kadang-kadang depan-depan kita sampai lewat boleh buat. Tapi kita kali ni malam ni yang mana ada kita harap berduduk. Kalau boleh bersatu lah. Tapi pakai-pakai turun tengok. Sementara kita SAE kita nak dapat geran atau bau ni, kita akan buat lah. Lepas tu penghuni haram. Penghuni haram ni boleh kata tiap-tiap hari dah masuk. Kadang-kadang kaum Melayu kita yang kap sekali lah ni kaum India lah. Boleh kata sehari tu kadang-kadang boleh masuk main. Contohnya di Blok A4 kita lalu banyak orang India main masuk, kadang lampu tak ada, mereka pun boleh duduk dalam gelap, tapi macam mana tak tahu dia duduk. Jadi kita harap fikir yang orang pantau semua. Lepas tu gejala penting sekolah, gejala dadah dan gejala sosial dan maksiat. Itu saja. Paduan Negara dan Integrasi Nasional telah membentangkan program Sayangi Komuniti, yang mana program ini sebenarnya program bagi kawasan yang mempunyai masalah. Masalah ada pelbagai masalah. Kalau kita tengok yang paling terdekat, contoh yang terdekat di Paya Nahu ni. Jadi kami di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah diamanatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So di dalam Malaysia ni kita ada lebih kurang 32 kawasan-kawasan yang diletakkan di bawah program Sayangi Komuniti. Dan program ini bukanlah Jabatan Perpaduan ditugaskan untuk menyelesaikan masalah, tetapi Jabatan Perpaduan ditugaskan untuk menyelaras. Sebab di dalam Jawatankuasa Induk program Sayangi Komuniti kita ada 16 agensi lain, agensi kerajaan yang lain yang utama. Tetapi bila diturunkan di peringkat daerah atau di peringkat negeri dan daerah, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional boleh menambah beberapa agensi lain yang difikirkan perlu untuk menangani masalah-masalah yang wujud. Dan apabila kita berada di Paya Nahu ini, so di Kedah kita ada dua. Satu di Paya Nahu di Sungai Petani, dan satu lagi di Flat Stay Jaya di Kota Staf. Jadi kita tumpukan dua kawasan inilah untuk di negeri Kedah. Dan selepas mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang menyadari bahawa 2-3 hari kebelakangan ini ada beberapa agensi yang masuk, dan baru-baru ni Paya Nahu telah dikunjungi oleh Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Malaysia, meninjau kawasan ini untuk kita laksanakan ataupun kita buat pelancaran program Sayangi Komuniti ini peringkat kebangsaan di Paya Nahu. Jadi yang pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan perlu rasa berbangga lah, sebab kawasan ini dipilih untuk pelancaran peringkat kebangsaan yang pertama. Yang keduanya, kita akan bawa orang-orang tertentu, sebab dalam program ini nanti kita akan panggil yang amat berbahagia Tan Sri KSN, Ketua Setiausaha Negara, untuk hadir untuk merasmikan program ini. Sebab program ini merupakan program MBOS, yang mana salah satu program yang diimpikan oleh Tan Sri KSN sendiri, dan dia akan tengok secara dekat masalah yang ada di sini. Jadi saya perlukan beberapa bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya ingatkan, Jabatan Perpaduan bukanlah sebagai agensi penyelesaian masalah. Kita hanya membantu untuk menyelaraskan. Kita kumpulkan masalah, kita sama-sama berbincang, dan kita mencari agensi yang bersesuaian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu,
kami perlukan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan input-input dan juga kerjasama yang terbaik. Sebab tanpa bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, saya pasti kalau masalah yang wujud ini tidak akan dapat diselesaikan. Daripada pengamatan kami di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, saya fokuskan di Paya Nahu. Masalah utama di sini adalah daripada segi masalah fizikal. Daripada masalah fizikal, saya nampak tadi banyak dah permasalahan-permasalahan yang telah ditimbulkan oleh kedua-dua pengurusi KRT, dan saya difahamkan sebelum ni pihak SK sendiri telah memanggil wakil-wakil daripada kedua-dua flat ini untuk satu bengkel transformasi. Yang pertamanya adalah untuk mengumpulkan segala masalah. Jadi sama juga tujuan dia apa yang SUK buat dan apa yang Jabatan Perpaduan buat. Kami di Jabatan Perpaduan mengumpulkan inventory permasalahan-permasalahan. Jadi kita akan kumpulkan semua masalah-masalah dan kita akan channelkan, kita akan selaraskan kepada agensi-agensi yang bersesuaian. Dan mesyuarat pertama peringkat negeri kita akan laksanakan pada 19 hari bulan nanti dengan memanggil agensi-agensi yang bersesuaian untuk kita selesaikan. Dan saya akan bentangkan dapatan pada hari ini dan juga selama ini apa yang telah dibuat oleh SUK sebelum ini dalam bengkel transformasi yang telah dibuat dan apa yang pihak jabatan buat, dan kita akan bentangkan untuk mencari jalan penyelesaian. Jadi disebabkan tarikh untuk majlis pelaksanaan ataupun pelancaran tersebut terlalu dekat, dijangkakan pada 19 dan 20 November. Jadi saya fikirkan masa tersebut terlalu pendek untuk kita selesaikan, sebab kita ada plan jangka pendek dan plan jangka panjang. Jadi plan jangka panjang tu saya nampak perlu ada kerjasama yang lebih lama lah. Dan apa yang telah diputuskan, saya anggap apa yang telah dibentangkan oleh kedua-dua pengurusi tadi itu adalah luar hati daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dan itu adalah masalah utama yang perlu kita selesaikan. Jadi perkara pertama yang perlu kita ambil berat adalah persetujuan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk berubah. Maknanya tuan bersetuju dengan masalah-masalah tadi dan tuan-tuan dan puan-puan bersetuju untuk memperbaiki. Sebab kita fikir macam ni, kalau misal kata kerajaan ataupun pihak-pihak berkuasa lain, agensi-agensi yang akan membuat perubahan dan sebagainya, memperbaiki daripada segi fizikal infrastruktur, tetapi tiada kerjasama daripada tuan-tuan, adanya vandalisme, berlakunya pelanggaran peraturan-peraturan yang akan ditetapkan selepas ini. Jadi kalau tiada kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa masalah ini akan tetap berulang. Itu yang pertama. Jadi kita kena beri kesedaran pada diri sendiri untuk kita meyakinkan. Saya faham tuan-tuan dan puan-puan telah lama terlibat dengan masalah ini, ya kan? Jadi kami cuba membantu setakat yang boleh, tetapi selebihnya adalah daripada tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Itu yang paling utama. Sebab selama mana pun kita beri bantuan, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak menjadikan itu sebagai tanggungjawab sendiri, saya rasa dia akan tetap berterusan lah. Jadi saya anggap dengan berkumpulnya kita malam ni pada malam ni di sini, saya anggap itu adalah persetujuan secara tidak langsung. Dan itu adalah yang pertama. Jadi ada banyak tadi persoalan-persoalan. Kita ada beberapa fasa yang kita akan buat. Pertama adalah perubahan daripada segi fizikal. Pada maknanya kita akan dapatkan beberapa peruntukan sama ada daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat untuk memberikan membaik pulih semula. Sebab saya difahamkan selama 18 tahun tiada penyelenggaraan, khususnya di Paya Nahu Damai. Jadi saya dapat lihat sendiri apa yang berlaku, apa yang ada sekarang ini. Jadi dengan adanya ini kita akan cuba panjangkan segala maklumat-maklumat yang telah diterima di peringkat atasan. Dan cuma di peringkat awal ini, sebelum sampai ke majlis pelancaran itu, kita cuba baiki mana yang termampu dulu. Dan sebab kita terlalu pendek dah tempoh dia. Jadi untuk perubahan daripada fizikal itu, kita perlu bermula daripada sekarang
untuk membuat beberapa kerja-kerja pembersihan, sama ada di dalam rumah, sekitar dan keseluruhan kawasan ini. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, perubahan daripada segi minda kita. Kita kena bersedia untuk berubah. Dan berubah bermaksud kita tak nak ada masalah-masalah. Yang utama adalah masalah-masalah sosial. Jadi kita cuba sama-sama membendung segala masalah-masalah tersebut, jangan kita bawa semula ke dalam kawasan kediaman kita ini. Dan yang ketiga adalah perubahan daripada segi ekonomi tadi. Okey. Saya faham rata-rata yang tinggal di sini adalah pendapatan yang tidak menentu dan mungkin rendah. Jadi mungkin ada cadangan untuk, mungkin tadi ada pengurusi mohon ada beberapa kelas-kelas yang boleh kita wujudkan. Dan saya pun dah melihat benda ni. Kita pun boleh panggil berbagai agensi yang terlibat seperti yang telah dicadangkan tadi oleh pengurusi. Salah satunya Mara Tekun dan sebagainya lah. Okey. Yang pertama, untuk mengubah daripada segi ekonomi tadi perlu ada kesediaan. Memang tuan-tuan dan puan-puan ingin belajar dan ingin mencohorkan diri dalam sektor perniagaan dan sebagainya. Jadi kalau kita akan panggil, sebab saya terlibat dengan benda-benda ni terlalu lama di tempat lain dan sebagainya. Bila kita panggil tenaga pengajar, sambutannya terlalu sedikit. Jadi tak berbaloi kita nak panggil tenaga-tenaga pengajar tersebut. Jadi kalau misal kata tuan betul-betul dah bersetuju dan berikrar minat untuk membuat ni, kita akan adakan kelas-kelas yang kita akan susun setiapnya. Bagi yang pertamanya adalah untuk kelas-kelas yang paling simple dan paling terdekat sekarang ni, mungkin dalam idea kami lah, kelas-kelas bingkil untuk membuat kek ataupun pastry ataupun muffin dan sebagainya. Tapi saya lebih suka cadangan tu datang daripada tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Apa tuan-tuan nak? Jadi kita buat, maknanya kita cuba lorongkan, bawa keperluan tuan-tuan dan puan tu kepada kehendak ataupun minat sendiri. Sebab saya tak nak nanti bila kita fikirkan, kita syok sendiri, tak ada sambutan daripada tuan-tuan dan puan. Itu yang paling penting. Jadi kalau mungkin selepas ini tuan-tuan dan puan boleh senaraikan, okey, kelas-kelas apa yang tuan-tuan dan puan inginkan, so senaraikan, kita akan cuba bawa. Dan kalau boleh sebelum 19 hari bulan, sebab 19 hari bulan kita ada mesyuarat. Jadi bila saya dapat maklumat tu daripada tuan-tuan, saya boleh channelkan dalam mesyuarat tu nanti. Itu adalah untuk kelas-kelas ekonomi, penambahan ekonomi. Dan untuk jangka masa pendek, dalam program yang pelancaran yang kita akan buat, kita akan selitkan juga program-program saingan komuniti ini bersama dalam majlis pelancaran. Kita ada 2 hari, 19 dan 20. Jadi 19 hari bulan itu kita akan penuhkan dengan aktiviti-aktiviti yang tuan-tuan inginkan, apa yang tuan-tuan inginkan. Salah satu daripada cadangan kami adalah salah satu tadi adalah bingkil, membuat kek ataupun pastry. Itu cadangan kami, jangan terima kalau rasa tak minat. Kalau ada cadangan lain, tolong kemukakan. Mungkin andaman ke, solidkan ke, potong rambut ke bagi lelaki kan. So tolong maklumkan. Itu yang pertama kalau nak buat. Yang kedua, dalam usaha untuk menjamin kelestarian, kebersihan dan juga keadaan selesa di dalam khidmat ini, kita akan adakan pertandingan keceriaan. Maknanya dia ada pertandingan. Yang pertama, pertandingan kebersihan ataupun keceriaan rumah individu. Yang kedua, kategori aras ataupun setiap tingkat. Dan yang ketiga, kategori blok. Yang itu saya dah fikirkan. Jadi kalau tuan-tuan rasa ingin menyertai pertandingan tersebut, mulai pada sekarang boleh hiaskan, bersihkan kawasan kediaman persekitaran dan sebagainya. Sebab kita adakan sedikit imbuhan kepada pemenang-pemenang. Dia bukan setakat hadiah yang berbentuk hamper, tetapi lebih sikit daripada itulah. Ini sebagai satu inisiatif kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk teruskan ada rasa bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan juga keceriaan kawasan. Sebab kami cuba selami dan juga membantu setakat yang boleh. Dan selebihnya saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan.
Yang seterusnya program lain yang kita nak buat adalah program-program yang berbentuk tuition dan sebagainya untuk membantu keciciran tadi, keciciran dan sebagainya. Dan selebihnya yang lain-lain, kalau ada cadangan-cadangan lain boleh berikan cadangan. Tetapi semua program-program tadi itu saya serahkan balik kepada tuan-tuan dan puan untuk kelolakan dan selaraskan, untuk dilaksanakan. Sebab tuan-tuan yang lebih tahu bagaimana. Kami membantu. Kami bukan serah belak-belak 100%, tidak. Kami membantu untuk bagaimana tuan nak laksanakan mengikut idea dan kreativiti tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya perlukan penglibatan keseluruhan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang paling penting. Dan pada 20 hari bulan kita akan adakan gotong royong besar-besaran yang mana tuan-tuan sendiri yang akan laksanakan. Kami membantu sediakan peralatan, kemudahan dan sebagainya. Kita akan cuba. Tapi tenaga kerja dan sebagainya tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang kena laksanakan. Itu adalah cadangan-cadangan yang nak buat. Sebab saya tak nak cuba buat seperti apa yang telah dibuat sebelum ini. Sebab macam disebut oleh pengurusi tadi, selepas 3 bulan dia akan jadi balik, longkang-longkang dan sebagainya. Jadi kalau kita setiap kali buat gotong royong pun, kalau kita tak ada kesedaran, dia akan benda tu akan jadi balik. Dan saya difahamkan di sini ada kes denggi yang ada kematian, dan ada juga difteria dan sebagainya. So kita akan bawa masuk Kementerian Kesihatan untuk mungkin membantu. Tak perlu nak takut, dia akan tolong kita setakat mana yang mampu. Contohnya ada anak-anak yang sekarang ni tiada suntikan imunisasi dan sebagainya. Jadi kita mungkin tak sedar kepentingan segala perkara tersebut, tetapi kita akan cuba jadikan dia untuk jadi kesedaran. Dan satu lagi yang paling yang saya tengok, ada masalah tadi penghuni Arab, dan saya juga ada difahamkan maknanya penghuni-penghuni bukan warga negara terlibat ada di dalam sini. Jadi kerjasama tuan-tuan dan puan saya perlukan untuk kita bawa immigration masuk ke dalam untuk kita selesaikan. Sebab Jabatan Immigration termasuk dalam 16 agensi yang di dalam saingi komuniti tadi, Jabatan Kuasa Induk. Jadi saya bukan nak menakut-nakutkan, tetapi saya ingin cuba bawa satu suasana yang selesa dan apa yang diimpikan oleh tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan status hak milik, yang itu adalah di pihak berkuasa lain, tetapi ada dalam jawatan kuasa itu. Dan jika bersetuju, kita akan panjangkan ke peringkat yang lebih tinggi untuk mereka menentukan hak milik. Sebab mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sebelum ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan kepada hak milik sewa di PPR di Kuala Lumpur telah dijadikan sebagai sewa beli. Jadi mungkin yang itu, idea itu kita boleh bawa juga untuk di sini, dan kita doakan. Jadi maksudnya kita kena tunjukkan yang kita memang sangat memerlukan benda itu, dan kita sanggup bersedia berubah, dan kita boleh memberikan kerjasama yang terbaik kepada pihak-pihak yang berkenaan. Jadi saya harap kalau misalnya kata tuan-tuan dah ada idea, mungkin lepas ni boleh berjumpa dengan Cik Balen ataupun Cik Asmizah untuk memberikan beberapa pandangan dan sebagainya untuk dilaksanakan. So dalam jangka masa pendek tadi, dalam tempoh sehingga 19 November ataupun 20 tadi itu, mungkin ada beberapa aktiviti-aktiviti yang boleh dicadangkan. Dan dalam bentuk jangka masa panjang, mungkin tuan-tuan dan puan ada cadangan-cadangan lain bagaimana nak jadikan. Sebab kami bercadang untuk wujudkan, kalau misalnya kata diberikan satu unit ataupun satu ruang khas, mungkin dikelolakan sendiri oleh tuan-tuan dan puan sebagai satu pusat rujukan sosial. Satu rujukan sosial ni dia lebih kepada dia pegawai ataupun penghuni, mungkin AJK rukun tangga akan kita letakkan di situ. Bukanlah sebagai penyelesaian masalah, tetapi apa juga masalah yang timbul daripada semasa ke semasa boleh dirujuk kepada pegawai yang dilantik nanti, dan pegawai akan panjangkan kepada agensi-agensi yang berkenaan. Itu sebagai memudahkan tuan-tuan dan puan. Mungkin daripada segi masa, ruang dan sebagainya amat terhad. Jadi kita gunakan pusat itu sebagai satu pusat untuk kita panjangkan ke pihak-pihak yang berkenaan. Dan mungkin pihak jabatan akan cuba menjadikan sumber-sumber yang sewajarnya untuk kita sediakan kelengkapan-kelengkapan yang boleh digunakan untuk membantu menyalurkan segala permasalahan selepas itu nanti. Dan kita harapkan dalam tempoh jangka yang panjang, dalam tempoh mungkin
2 hingga ke 5 tahun, flat ini besok akan menjadi satu perubahan yang besar yang boleh dijadikan contoh kepada kawasan-kawasan yang lain, bahawa dengan adanya program Sayang Komuniti ini dapat membantu dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang wujud. Sebab program Sayang Komuniti kita tidak jangkakan, kita tak buat dalam tempoh setahun ataupun 2 tahun, sebab dia adalah proses yang berterusan. Jadi kita akan cuba sehingga betul-betul berubah, dan segala perubahan itu adalah atas daripada kehendak dan juga niat baik tuan-tuan dan puan-puan sendiri, untuk membantu bagi merealisasikan hasrat untuk satu kehidupan yang lebih selesa. Jadi saya dalam perjumpaan ini saya akan kumpulkan beberapa permasalahan yang telah dibuat bersama dengan permasalahan-permasalahan yang telah dibuat dalam bingkai dibuat oleh SUK tadi. Cuma mungkin ada tambahan daripada tuan-tuan dan puan-puan ataupun cadangan, saya buka untuk apa juga pandangan dan juga cadangan, ataupun ada mungkin permasalahan yang belum diutarakan tadi. Jadi mungkin boleh bagi. Okey, saya ingin sekarang minta dulu untuk kita bukan cuma semua satu Malaysia juga, kita minta dulu kadang semua bagi dulu bagi kita semua berjaya dan buat. Kita akan siasat dulu. Pusat Pimpinan Parti Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih berkaitan. Tapi yang bermasalahnya, Kedah Raya Parti Malaysia ini sepatutnya kawasan itu kena melibatkan kawasan yang masalah ekonomi lah. Contoh macam di Adopan Ekonomi ini, kalau boleh Kedah Raya Parti Malaysia ini dia dekat di kawasan golongan dataran lah. Yang saya tahu sekarang ini Kedah Raya Parti Malaysia berada di kawasan ini di dalam ada itu. Yang kemudian ini Indonesia ini dia ada di Taman Sungai seberang sana. Kalau boleh kita pindahkan di kawasan ini dan bersama dengan ini Indonesia. Ini Indonesia ada di depan sana bangunan ke kawasan Pimpinan Aduan ini lah. Tokoh masa saya di Hongkong ini daftar nama sebagai ahli, dan saya keluar di alamat di situ. Dia punya negara satu Malaysia Payanu. Kalau boleh kita bagi kepada yang pihak pendengar supaya dapat menentukan manusia itu ke kawasan kita ini. Okey, kita akan kumpulkan masalah. Kalau ada catat tadi kan? Dia catat kan? Okey, terima kasih. Tapi jadi muskilah di sini satu. Beliau adalah program mana? Beliau adalah golongan sasaran kita tak. Jadi kalau kita buat program pun tak ada golongan sasaran, tak jadi online. Jadi saya minta KRT, pihak KRT untuk menarik beliau-beliau ini, ataupun kalau boleh melukuhkan persatuan beliau 4B ke, ataupun apa-apa beliau lah. Jadi anak muda kita ada program, ada aktiviti yang tak apa membeli ujung amat. Jadi beliau aja kalau tak ada program macam-macam. Saya satu kan, macam-macam penentang. Di Payanu macam-macam mana? Pasal apa program dalam. Jadi saya minta pihak KRT boleh melantik ataupun mewujudkan persatuan beliau. Pasal apa di sini saya tengok ada persatuan penduduk, tapi saya tak nampak beliau. Anehnya ada beliau tak. Jadi bila beliau tak harap orang yang ketua-ketua rumah malah kepada rumah. Jadi saya minta jasa baik KRT untuk Payanu 1, Payanu 2. Jadi minta jasa baik untuk wujudkan beliau ini kesatuan. Dalam program yang kita nampak dengan Republik itu semoga ada undang-undang yang itu, dan yang berterusan, saya harap adalah melibatkan kepada anak muda
tuntut pada itu. Jadi berapa perintahkan bukan enak pinjam bukan pinjam sama kakak, bukan sama pinjam sama abang. Minta kerajaan tolong saja sama kita. Abang saya tolong sama kita. Dan minta suara semua kita Malaysia saja. Kita tolong. Ayah apa masalah kerja ini, jangan cakap semua kita semua jadi masalah besar-besarnya. Kalau minta apakah kadang-kadang kita tak mau. Kita semua apa masalah itu kami menjawab. Ini anak diri semua bukan menjadi susah. Kita minta tolong kerajaan untuk tolong sama kita juga. Bila saya sorry ya, saya pergi berapa kali untuk sign. Saya call dari sini sampai sini tadi. Sampai lalu start. Bila saya pergi, saya kata 4 kali. Masuk kali kelima, saya kata saya tak mau pergi. Okey, sampai situ saya nak minta pihak SUK memudahkan urusan kami. Kami juga orang senang, bila senang kami tak mau duduk sini. Okey. Jadi mana pun ada wakil kawan-kawan saya pun untuk orang juga. Dari semua orang kami tak ada feedback. Siapa pun tak suka nak duduk tiba-tiba lebih kena potong, ayah kena potong, saya nak minta yang tu saja memudahkan urusan kami. Terima kasih. Kat situ masalah ni ada lorong-lorong kecil untuk macam pencurian apa orang yang kita senang lari naik atas. Jadi kami minta pasang semua sana sebab daripada betul kan ada tengok yang kita semua belok tak boleh. Ada tolong doa tu. Bayar demi tolong bayar sikit-sikit. Jangan buat kita. Sebab hidupnya dalam 14 tahun dia bayar dulu. Jangan orang yang tolong dia pun tak kuat. Tak pijak apa tak pijak. Jangan saya boleh bantu pelajaran dia $2 Kenapa tak boleh bantu rakyat kerja kita ni rakyat buah rakyat Malaysia. Itu saya minta. Kalau boleh yang buah minta boleh masuk kali kita boleh. Bagi dia masuk boleh bayar sikit-sikit. Bagi kita tu orang Malaysia kawan pelajaran kerja. So, Cik Galani nak buat apa-apa kan? Jadi, saya harap satu saja dengan Tuan-Tuan, program-program bernas untuk beliau kami di sini. Dan Tuan-Tuan memang tak boleh nak settle masalah kami, SUK, SADA, TND, semua kesilapan kami. Okay. Cuma satu yang kami minta. Kalau nak kami bermeter bayar bulan-bulan, minta pengarah SADA turun, pengarah TNB turun, SUK turun. Bincang dengan kami. Macam mana kami nak buat satu solution untuk kami boleh bayar setiap bulan. Tanpa orang kata apa, bermasalah pada kami dan juga SUK, TNB dan SADA. Bukan sengaja kami nak mencuri. Bukan sengaja. Bila berlaku apa tu kebincangan dalam urusan SUK, maintenance of SUK, kami tak boleh buat tindakan sesuka hati. Kami perlu rujuk pada SUK. Jadi kesilapan kami cuma tak membayar. Kalau kata nak sekaligus, kami tak mampu. Nak minta sewa beli, kami tak mampu. Sebab dengan bank. Alhamdulillah kita hidup dengan kerajaan ini. Dia tak halau kita berjanji. Cuma kita minta satu, berilah kami kelonggaran. Solution how to make us boleh bayar. Kan? Satu. Bagi untuk yang perpaduan pula, saya mohon sangat-sangat. Kalau ada program-program bernas yang boleh diketengahkan untuk naik pulih balik nama, aku lagi kita nama apa? Flat Damai. Alhamdulillah, Damai nama dia. Damai kan? Bawah Harmoni. Jadi kita ada Damai dengan Harmoni. Cantik nama tu. Tak tahu dah ingat payah nombor 1, payah nombor 2. Mereka tak apa, kami nak kat jari pun macam tu. Takut. Sebab terlampau tinggi sangat masalah kami. Kadang pukul 12 tengah malam, pukul 1, 2 pagi, anak-anak kami masih lagi ada di luar. Kami tak tahu. Kenapa kami tak tahu? Sebab kami tak ambil tahu. Tu yang betul dia. Jadi parents, at least kena tahu, waktu pukul 10 tu memang kena bawa anak semua masuk dalam. Tak mahu dah ada lepak di bawah, orang kata blok-blok. Saya haraplah wujud jadi KRT lagi, subhanallah. Ada dah KRT dah kita. Macam dulu ada dah kesatuan penduduk. Bangun. Bangun, bantu balik badan-badan yang mana yang nak bagi kita program. Jangan leno macam saya dah. Saya leno lama dah.
Saya bagi peluang lama dah. Saya tak mau cakap sebab saya nak tengok mereka buat. Alhamdulillah, lembaga kebajikan Perempuan Islam buat. Wanita UMNO terdahulu buat. Semua tu buat. Tapi lagi, mana pergi program tu semua? Asyura, aduh. Sebab apa? Mahal. Saya cakap depan. Saya memang cukup orang kata kurang ajar. Tapi saya nak satu masyarakat payah nahu, bukan masyarakat ketegak. Pemalas. Tengok. Kami ni pagi makan lagi. Grab-grab yang kalian letak tu, kalau boleh tu kami untuk sawah hidup anak-anak kami. Untuk SUK, saya mohon ada SUK hari ni. Saya bersyukur. DND tak ada. Sadar tak ada. Kalau boleh saya nak itu SUK, sadar dengan DND. Sebab kami diberi peluang 3 tahun perjanjian. Tapi nak bayar 3,000, 2,000, tak nak. Pagi, makan pagi, tak ada apa. Nanti sekejap, Cik Bandi. Saya lagi maklumkan dana tabungan tak ada. Ya, betul, tak ada dana tabungan tak ada untuk SUK. Sebab kami tak bayar. Bagi peluang pada kami, cara macam mana? Yang terbaik, saya bagi satu solution saja. RM150 sebulan. RM24, RM26 tunggakan. Tak RM124 tu. InsyaAllah, kita akan bayar. Nanti kita akan bayar. Tahun depan. Itu cara saya. Saya akan cuba blog saya dulu macam mana nak bagi dana pada SUK. Dan tolong, maintenance of SUK, make the perfect one for us. Kami tak mau ayat 10 tak ada. Paip-paip pecah di dalam dinding, kami nak kena pecah dinding. Siapa nak bayar dekat kami pula tapi repair pula dinding tu. Jadi, tak mau kawan tu berlaku. Masyarakat payah nahu ni semua ada pensyarah, ada segala-galanya kat sini. SUK tak dapat nak kena apa-apa pun kat sini. Melainkan kita akan kena dalam mahkamah. Lagakkan kita nak buat itu. Tegakkan kita nak halak penduduk-penduduk yang ada kat sini. Semua nak susah nak depan ni. Ada yang kata kursi roda. Bukan kata tak mau bayar. Tapi tolonglah kami bagi. Give a good solution for us.